Okey, baik. Okey, untuk kali ini kita nak tengok surah Hafazan. Kita akan share screen. Okey. Okey. Nampak tak? Nampak muka masing-masing ramai kita hari ni ada 26 orang. 26. Beberapa je yang tak masuk kan. Kelas kita ada 34. Beberapa orang je yang tak masuk. Okey, saya ucapkan tahniah lah. Okey, tahniah yang masuk. Okey, yang masuk supaya kamu sama-sama dengan kawan-kawan. Okey, boleh belajar sekali. Yang tak dapat masuk tu tak apa. Bukan dia saja tak nak masuk. Tapi ada yang mak ayah kerja, okey, ataupun kekurangan gadget. Handphone tak ada. Sebab tu yang tak dapat masuk boleh tengok dekat channel Telegram yang ustaz dah buat tu. Okey. Yang kamu yang dah masuk ni pun sama, boleh je tengok kat channel Telegram tu. Okey, nak tengok balik apa yang ustaz ajar. Yang lepas-lepas tu, yang ada ustaz ajar lepas-lepas minggu lepas, nak tengok balik boleh. Maksudnya boleh belajar banyak kali kat situ. Okey, slide pun ada ustaz masuk kat situ. So boleh ambil slide tu. Tapi kalau boleh slide tu jangan bagi kat orang. Okey. Slide tu ustaz buat tu. Bukan ustaz ambil kat orang. Slide tu Ustaz buat untuk 3A je. Okey, okay. So kamu belajar untuk kamu sajalah. Boleh? So hari ni kita nak tengok apa dia ya? Kita nak tengok suratul Maun. Okey, ini hafazan dia. Okey, hafazan surah Al-Maun. Baik. Hafazan surah Al-Maun. Okey dia. Tu dia. Okey, kalau kamu ada Al-Quran, muka surat 602. Okey, muka surat 602 lah. Tapi kalau kamu ada Muqaddam, kamu tengok dekat belakang-belakang tu lah. Okey. Dia dekat-dekat dengan surah Ikhlas, surah An-Nas kan. Surah Al-Maun, Ara'aital Lazi tu lah. Okey. Untuk yang tak ada, tak apa. Yang tak ada, tengok je ustaz punya screen ni. Tengok je slide. Okey. Yang ada boleh tengok, yang tak ada tengok screen ustaz. Okey. Ada siapa-siapa yang dah hafal dah surah ni? Siapa dah hafal angkat tangan? Semua tak hafal lagi. Siapa tak hafal lagi? Ara'aital lazi yukazzibu biddin. Semua tak hafal lagi. Okey, hafal sikit-sikit. Izaan hafal dah. Okey, kamu kena hafal surah ni nanti. Okey, sebab ni termasuk dalam surah hafazan. Boleh? Itu surah ni ayat dia sikit sangat. Ayat dia 7 je. Ayat dia 7 je. Macam kamu baca Fatihah tu lah. Okey, Fatihah kamu hafal kan? Siapa tak hafal Fatihah? Pelik lah. Okey. Fatihah tu kamu hafal sebab kamu ulang-ulang setiap hari. Kan? Setiap hari kamu ulang, mestilah kamu ingat. Sama lah macam ustaz pun. Kan? Sebab kamu ulang setiap hari. So kalau kamu nak hafal sesuatu surah tu, macam mana nak mudah ingat, kamu kena hafal lah. Tiap-tiap hari hafal surah tu. Lepas baca Fatihah kan kena baca surah pendek kan. So kamu pilih surah ni. Lama-lama ingat lah tu. Confirm. Okay, confirm. Okay. Bukan surah panjang pun. Surah pendek. Baik. Kita nak tengok mana slide tadi. Okay, ini dia. Hafazan surah Al-Maun. Tu dia. Baik. Kita nak baca sama-sama. Okay. Ustaz mula dulu bacaan. Kamu tengok kat mana boleh dengung, kat mana tak boleh, kat mana panjang, kat mana pendek. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sambil ustaz baca tu, kamu pun ikut. Boleh tak? Kamu ikut sendiri-sendirilah. Okay, baca. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu biddin. Sekali lagi. Ara'aita allazi yukazzibu biddin. Bila kamu sebut yukazzibu biddin, okey, biddin. Kenapa biddin? Sebab ada tasydid, sebab ada syaddah, sebab ada sabdu. Sebab tu dia biddin. Okey, kamu tak boleh baca yukazzibu biddin. Tak boleh baca bidin. Okey, tak boleh baca bidin. Tapi kena baca yukazzibu biddin. Yukazzibu biddin. Okey, biddin dengan agama. Okey. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Okey, sekali lagi. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Yadu', ini ain. Ain ni bersabdu, ain ni syaddah. Okey, so kamu baca kena masuk yad'ul. Bukan yadu'u, bukan. Tapi yad'ul. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Okey, masuk ul. Kenapa kena baca ul? Sebab ada apa? Sebab ada alif lam. Tu dia. Okey, andai kata kalau tak ada alif lam, kamu baca yad'u yatim sahaja. Tapi disebabkan sebelah ain yang bersabdu ini ada alif lam, makanya bacaannya fazalikal ladzi yad'ul yatim. Gitu bacaan. Boleh? Seterusnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sekali lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu. Yahuddu. Ini dha. Okey, dha yang bersabdu. Wala yahuddu ala ta'ami ke mil? Mi ke mil? Mil Kenapa mil? Sebab ada alif lam. Ala ta'amil miskin. Okey. Ini kena panjang lah. Miskin. Biddin. Yatim. Okey, kena macam mana nak tahu panjang Ustaz? Okey, cara nak kenal panjang yang ini ma'arif disukun ni, bila kamu tengok second last, iaitu huruf kedua terakhir. Okey, bila huruf kedua terakhir yang ini, bila huruf kedua terakhir ini huruf 3 huruf. Apa dia? Iaitu huruf alif, huruf waw, huruf ya, iaitu huruf mat asli. Bila huruf alif, huruf waw, huruf ya. Bila ada 3 huruf tu di second last, okey, iaitu huruf kedua terakhir, maka boleh tak panjang? Boleh. Boleh panjang. Okey, tapi kalau tak ada, tak boleh. So baca dia macam mana? Ala ta'amil miskin. Okey, 4, 5 ataupun 6. Selalunya baca apa? Selalunya baca 5 ke 6 harakat. Boleh faham? Baik. Kita pergi ke ayat ke nombor, ayat yang ke-4. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Okey. Fawailul lil. Kenapa kita tak baca fawailun? Kita baca fawailul. Kenapa kita tak baca fawailun? Sedangkan yang ini tanwin, betul tak? Okey, kita baca fawailul sebab dia bertemu, tanwin bertemu dengan huruf apa ni? Huruf lam. Lam bersabdu. Okey, bila tanwin bertemu dengan lam, kalau ikut hukum tajwid, kita namakan idgham bilal ghunnah. Idgham bilal ghunnah. So maksudnya idgham tanpa dengung, iaitu memasukkan tanpa dengung. Okey, bila tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun tanwin bertemu saja dengan huruf ra, dua tu, lam dengan ra, maka tak boleh dengung. Kita nama dia idgham bilal ghunnah. Nanti kita belajar lagi lah. Belajar secara detail apa yang dinamakan idgham bilal ghunnah. Okey, idgham bilal ghunnah ini maksudnya bila kamu baca tanwin bertemu dengan lam tiada dengung. Sama juga. Kalau dia tanwin ini bertemu dengan ra pun sama juga. Tak ada dengung. So bacaan dia macam mana? Sekali lagi
Fawailul lil. Lepas kau baca lul, kau kena baca lil. Kenapa lil? Nampak ada dua lam ni. Ni lam pertama, ni lam kedua. Lam kedua ni mati kan. So bacaan dia fawailul lil musallin. Lepas kamu dah baca lil, dia ada lagi sabdu dekat lam, iaitu lam yang ketiga. So dia kena baca musallin. Bukan baca musallin, tak boleh. Kamu tak boleh baca musallin, tapi kena baca musallin. Musallin. Dia ada syadid situ. Okay, kita ada syaddah kat situ. Sekali lagi Ustaz ulang. Fawailul lil musallin. Okay, ayat seterusnya. Allazina hum an salatihim sahun. Sekali lagi. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum an salatihim sahun. Okay, itu dia. Ini tak ada apa-apa. Ni senang saja. La ni solat. La berapa harakat? La ni 2 lah. Salatihim. Salatihim. Okay. Baik. Seterusnya. Allazina hum yura'un. Okay. Sekali lagi. Allazina hum yura'un. Okay, ra ni berapa harakat? Ra ni 5 ke 6 harakat. Panjang lah. Sebab dia ada tanda macam, Ustaz selalu panggil ni tanda ombak. Okay, baris ombak. Panjang ni. Dia ada bentuk lengkung-lengkung ni kan. Maksudnya ra ni panjang. Okay. Un ni panjang. Kan tak Ustaz kata? Kalau kita nak panjang dekat last ni, iaitu mat arid li sukun ni, pastikan huruf kedua terakhir dia 3 huruf. Apa dia? Huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Ini huruf waw kan? So bolehlah panjang macam tadi tu. Sahun, miskin, yura'un. Nampak? Okay, bila ada 3 huruf, iaitu huruf waw, huruf ya dan huruf alif. Alif tak ada contoh pula kat sini. Kan? Bila ada 3 ni, kamu boleh panjang. Dekat mana? Dekat akhir. Dekat akhir ayat. Kalau hukum tajwid, kita panggil dia itu mat arid li sukun. Mat arid li sukun. Itu kita belajar next time. Okay. So, dan last kali ialah ayat terakhir. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Okay, dapat So, itu adalah surah hafazan. Surah hafazan yang namanya surah Al-Ma'un. Apa dia tu? Dia cakap apa? Kakak nak masuk. Duduk je lah tepi tu. Okay, tak ada halangan. Silakan Damia. Nak belajar kakak, abang, adik, duduk tepi. Tak ada masalah. Okay, boleh sama-sama dengar. Okay, sama-sama dengar. Okay, baik. Sambung balik tadi. Mana tadi? Itu surah Surah Al-Ma'un. Baik. Baik, Ustaz ulang lagi sekali Bismillah. Okey, kamu semua sama-sama baca semua sekali baca dengan Ustaz. Kamu bacalah. Okey, sama-sama. Okey, 1 2 mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
Okey, itu surah Al-Ma'un. Surah ni sepatutnya kamu kena hafal lah. Baik, kita nak tengok. Okey, ada apa dengan surah Al-Ma'un ini? Okey, surah Al-Ma'un ini bermaksud pertolongan. Apa maksud dia? Pertolongan. Maksudnya Ma'un itu sendiri maksud pertolongan. Okey. Dia tempat tu maksudnya dia diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah. Ada berapa ayat? 7. Macam mana kamu tengok tadi lah. Okey, ada 7 ayat. Baik, pengajaran dia, Allah menjanjikan balasan buruk kepada mereka yang tidak memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Sekarang jom kita tengok. Kita tengok apa? Kita tengok maksud dia. Boleh? Kita nak tengok maksud surah Al-Ma'un. Tak seronok lah kalau kita baca tapi kita tak tahu maksud dia. Jom kita tengok sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Okey, tanya ni ayat ni. Tahukah engkau orang yang menipu agama? Itu maksud dia. Tahukah orang yang menipu agama? Okey, yang menipu agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang itulah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Maksud dia apa? Dia kata, siapa orang yang menipu agama ni? Yang menipu agama Islam ni siapa? Iaitu fazalikal ladzi, orang yang menindas yad'ul yatim. Dia berlaku zalim, dia berlaku kejam, dia berlaku jahat terhadap anak yatim. Kamu tahu anak yatim Anak yatim ni anak yang tak ada bapa ataupun ibu. Okey? Maksudnya dia bertindak kejam. Maksudnya dia jahat, dia seksa, dia dera anak-anak yatim ni. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Maksudnya dia bukan setakat kejam, dia bukan setakat buat anak-anak yatim ini, tapi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tapi dia tak menggalakkan lagi. Dia marah. Dia marah orang bagi makan. Bagi makan ataupun bagi pakaian, bagi tempat tidur dekat anak-anak orang yatim dengan orang miskin ni, ta'amil miskin. Okey, maksudnya dia buat dua kejahatan. Kejahatan dia yang pertama apa dia? Kejahatan dia pertama, dia berlaku kejam terhadap yatim. Maksudnya dia seksa anak yatim. Orang yang jahat ni, menipu ni. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kejahatan yang kedua, dia tak bagi makanan. Dia tak bagi makanan, dia tak sediakan tempat tidur, pakaian dekat orang-orang miskin. Malah dia hina lagi. Dia kutuk lagi orang miskin. Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Benda ni tak dianjurkan, tak diajar oleh Rasulullah. Okey? Fawailul lil musallin. Kalau orang-orang demikian, okey? Dari bilangan orang mendustakan maka kecelakaan yang besar, okey, bagi orang-orang yang sembahyang. Celaka celaka tu maksudnya terkutuklah. Al-Quran sebut celaka. Okey, terkutuk, benda yang tak elok bagi orang-orang yang sembahyang. Tapi bukan orang-orang yang sembahyang yang macam kita ni. Kita kena baca lagi ayat selepas ni. Orang yang sembahyang yang macam mana? Allazina hum an salatihim sahun. Okey? Iaitu mereka yang berkeadaan lalai. Mereka yang berkeadaan lalai waktu tengah solat, waktu tengah sembahyang. Maksudnya fawailul lil musallin, iaitu celakalah orang-orang yang solat ni, ataupun terkutuklah, okey, buruklah orang-orang yang solat ni jika mereka bila solat mereka lalai. Bukan orang yang solat. Bukan orang yang solat macam kita ni, solat semua okey, alhamdulillah, kan? Tapi orang-orang yang solat ni celaka kalau dia dalam berkeadaan lalai. Dia leka. Maksudnya tengah solat fikir macam-macam lah. Fikir nak main game lah. Fikir nak main apa tu? PUBG lah. Okay? Nak main Mobile Legend lah. Segala legend nak main. Okay? Segala game-game Upin-Ipin. Ipin apa nak Mae. Semua dia nak teringat kan. So itu orang yang solat dalam keadaan lalai. Okay? Dalam keadaan lalai. Dia solat tapi dia fikir macam-macam. Okay? Dia solat tapi dia
Dia apa lagi? Dia tak ambil semayang. Itu memanglah tak sah. Okey. Solat ambil semayang budak. Okey, itulah yang berkeadaan lalai. Ataupun dia bersolat tapi TV dia buka kuat-kuat. Siapa kat sini? Siapa kat sini yang dia solat TV dia buka kuat-kuat? Okey, tak boleh. Kena tutup. Siapa buka mic tu? Faiz? Buka lagu pula. Dia buka balik. Faiz tutup mic. Okay, good. Okay, berkeadaan lalai tu maksudnya apa? Maksudnya dia solat dalam keadaan dia lalai. Okay, jangan. Kalau nak solat, pastikan TV tu tutup ataupun TV tu perlahankan. Ataupun tutuplah TV tu. Time-time maghrib kan. Tak payahlah buka. Semua pergi solat dulu. Okay. Kalau tidak, dia jadi dalam keadaan lalai. Kita solat. Kita solat. Tapi dengan bunyi bisingnya. Kan? Tak seronok macam tu. Baik. Okay. Allazina hum yura'un. Orang-orang yang berkeadaan riak, bangga diri dalam ibadat. Maksudnya dia solat kan. Dia zikir tapi dia riak. Tahu riak? Riak ni maksud dia bangga diri. Dia kata, aku hebat. Aku hebat. Okay, aku buat cukup banyak. Kan? Dia rasa macam dia hebat. Dia buat amal ibadat, dia buat semayang, dia berzikir, dia baca Quran, tapi dia rasa dia sombong. Dia belagak. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Okay, buat-buatlah, jangan belagak. Okay. Wa yamna'unal ma'un. Apa dia? Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan. Okay. Yang berhak mendapatnya. Okay, mereka tu dah riak, dah bangga diri. Lepas tu tak memberi pertolongan juga kepada orang lain. Baik. So itu surah Al-Ma'un. Baik. Kita nak tengok. Okay, kita nak tengok surah Al-Ma'un yang dibaca oleh Syekh. Okay. Syekh Masyari Rashid Al-Afasi. Kita nak tengok macam mana Syekh seorang orang Arab baca surah ni. Baik. Kita dengar elok-elok bacaan dia supaya nanti kamu boleh tirulah. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون